Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-14, yang mana ayat yang ke-14, kalau tuan-tuan merujuk dalam nota yang bercetak, muka surat nombor 16. Begitu juga nota soft copy, muka surat yang ke-16. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Terjemahan ayat, khalaqal insan. Khalaqa di sini adalah merujuk kepada Allah Ar-Rahman. Dia telah menciptakan insan, iaitu manusia, min, daripada salsalin, tanah liat yang kering, kal fakhari, ia seperti tembikar. Sebelum kita mengulas ayat yang ke-14 ini, mari kita menghubung kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-13 yang kita telah pelajari pada hari sebelumnya, Allah telah memerintahkan, buat kali pertama, perintah yang pertama untuk kita mensyukuri akan 15 nikmat seperti mana yang Allah telah sebutkan pada ayat 2 sehinggalah ayat yang ke-12. Manakala ayat yang ke-14 yang kita akan bacakan, yang telah pun kita bacakan sebentar tadi, adalah ayat yang Allah nak memberitahu kepada kita tentang nikmat Allah yang seterusnya, ataupun juga kekuasaan Allah yang seterusnya, iaitu Allah memperincikan macam mana manusia ini Allah ciptakan. Kalau masih ingat lagi, pada ayat yang ketiga kita dah jumpa dah ayat yang Allah mengatakan dia telah menciptakan insan. Khalaqal insan, itu pada ayat yang ketiga. Tetapi ayat yang ketiga, Allah belum lagi memperincikan insan itu Allah ciptakan dari apa. Maka tempat ataupun ayat yang memperincikan ia berada pada ayat yang ke-14. Jadi apa perkaitan ayat 3 dengan ayat 14? Isu yang sama, cuma ayat 14 berperanan untuk memperincikan apa yang Allah sebut secara umum pada ayat yang ke-3. Baik. Ayat yang ke-10 ini saya tidak perincikan kejadian perincian Al-Fakhar. Kenapa? Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita belajar surah Sajadah tahun lepas, kalau tuan-tuan ada nota surah Sajadah, saya yakin nota tu masih ada. Nanti tuan-tuan rujuk kembali pada keterangan ayat yang ke-7. Ingat tak ayat yang ke-7 surah Sajadah? Ayatnya berbunyi, allazi ahsana kulla syai'in. Lepas Allah sebut yang hujung tu, wa bada'a khalqal insan
ni mintin. Nanti rujuk kembali dalam nota surah Sajadah pada ayat yang ke-7. Kita telah pun memperincikan bagaimana Allah menciptakan Adam itu daripada tanah. Namun begitu, pagi ni saya nak kena ulang kembali sedikitlah, tak banyak, ringkasan saja. Okey. Surah Ar-Rahman ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat yang ke-14 ni, sebenarnya ia merujuk kepada peringkat yang kelima, tanah yang Allah jadikan kepada Adam, iaitu salsal kal fakhar. Okey, peringkat yang kelima dah. Apa peringkat yang 1 sampai 4? Saya ulang kembali. Okey, tapi jangan bimbang, nota ni ada dekat surah Sajadah. Kalau kita kumpulkan ke semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan ada 5 fasa bagaimana Allah ciptakan Adam daripada tanah. Fasa yang pertama iaitu Allah mengambil segenggam tanah yang pelbagai warna. Dia panggil, istilah dia turabun. Peringkat yang kedua adalah tanah yang telah dicampur dengan air, dipanggil istilah tinun. Setelah tanah bercampur dengan air tersebut, maka akhirnya ia menjadi kental, dia menjadi teguh, disebut dengan istilah tinul lazibun. Okay. Ketiga-tiga fasa ini tuan-tuan boleh temukan di dalam ayat-ayat ini, iaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat 59. Jumpa tak perkataan turab min turabin. Fasa yang kedua adalah dalam surah Sad ayat nombor 71. Inni khalikum basharam min tinin. Fasa yang ketiga boleh ditemukan dalam surah As-Saffat ayat nombor 11. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Okey, jelas. 3 fasa ni. Tapi belum habis lagi. Lepas tu Allah masuk kepada fasa yang kelima. Allah menciptakan Adam dari Allah Ta'ala yang ciptakan Adam tu sendiri dengan Allah yang membuat dia. Maka pada fasa yang keempat, dia naik tanah tu menjadi istilah salsal min hama'in masnunin. Iaitu tanah itu dia sudah mempunyai warna lumpur hitam. Dia sudah dikeringkan, dia sudah berada bunyi tanah tu, dan ia boleh dibentuk dengan pelbagai bentuk. Okey, fasa yang keempat ni tuan-tuan boleh temukan dalam suratul Hijr ayat nombor 28. Allah sebut apa? Inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Tetapi fasa yang terakhir sekali penciptaan Adam dari tanah itu adalah salsal kal fakhar. Salsal kal fakhar adalah tanah kering. Dia dah jadi kering dah, dan dia seperti tembika ataupun seramik. Itu adalah jenis tanah yang kelima. Allah berbentuk Adam sebelum Allah jadikan rupa bentuk dia. Rupa-rupanya fasa yang kelima inilah yang telah kita baca sebentar tadi pada ayat yang ke-14. Jadi ayat yang ke-14 adalah fasa yang terakhir, tanah. Daripada tanah yang asal tu dijadikan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tahu tak seperti tembika? Tembika tu macam cawan ni. Kalau kita ketuk dia, bunyi tak? Macam itulah tubuh badan Adam sewaktu sebelum Allah nak bentuk hidung dia,
kaki dia sudah kali diketuk, keluar bunyi. Okey, kita tak mau panjangkan, cuma saya nak sebut sedikit apa itu salsal. Salsal merupakan bunyi yang kedengaran dari sesuatu yang kering. Okey, kalau kita ulas lagi tentang salsal, ini setelah kita sebutkan tadi, kalau kita baca dalam Tafsir Al-Misbah, okey, salsal adalah daripada salsalah, iaitu suara keras yang bergema kalau diketuk dia. Jadi dekat sini maksudnya apa? Adalah tanah yang sangat keras dan kering. Dia sama macam al-fakhar. Tapi al-fakhar adalah tanah yang keras akibat dibakar dengan api. Bukan bermaksud kita ni ada unsur api, tapi tanahnya seperti itu, macam seramik tu, macam tembikar. Okey, saya harap jelas untuk keterangan ayat yang ke-14. Sebab tu maklumat-maklumat ini saya tidak letakkan dalam nota kali ini, kerana kita telah berikan maklumat itu pada nota surah As-Sajadah. Jadi kalau sesiapa yang tak sempat nak mengikuti perbincangan dalam surah Sajadah, tuan-tuan jangan bimbang, kerana Masjid Taqwa ada TV channelnya. Ada saluran di YouTube dia. Nanti pergi dekat TV Masjid Taqwa, tuan-tuan search untuk tadabbur surah Sajadah, dah ada dia punya senarai kuliah untuk surah Sajadah. Okey, kalau nota tak dapat, nanti tolong maklumkan. InsyaAllah nanti saya minta kepada Ustaz Bilal Syarifuddin untuk edarkan nota pada tuan-tuan. Kalau boleh belajar, perlu ada nota, supaya senang kita nak rujuk. Kan, sebab kita datang masjid ni tak sempatlah nak tulis, nak apa kan. Tapi ada nota tu boleh membantu. So apa pengajaran yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-14? Nombor 1 adalah kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Kenapa kita kata macam tu? Sebab dalam ayat yang ke-15 nanti Allah ada sebut pasal jin. Lepas ni kita belajar pasal jin pula. Tapi kenapa Allah tak nak sebut jin dulu ayat 14? Ayat 15 baru jin, menunjukkan manusia ini mulia lah. Nombor 2, seperti yang kita belajar tadilah, penghujung kejadian manusia adalah tanah yang kering seperti tembikar ataupun seramik. Okey. Tindakan kita selepas tadabbur apa dia? So, kalau kita tahu kita ni asal daripada tanah yang kalau diketuk boleh mengeluarkan bunyi, maknanya kita ada rongga, maka kita kena ingat selalulah tentang sifat kejadian kita, supaya apabila kita ingat kita ni daripada Allah, Allah cipta kita dari tanah yang orang pijak, tanah tu juga tempat untuk kita kembali nanti, maka moga-moga dengan mengenang diri kita dapat membentuk sifat tawadhu', merendah diri, khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mensyukuri akan nikmat Allah. Allah menciptakan kita daripada tanah. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 masih lagi berada pada halaman yang ke-16 dalam nota. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Okey. Kalau kita baca terjemahan ayat, Allah Ta'ala berfirman, dan dia telah menciptakan. Okey, diulang sekali lagi perkataan apa? Khalaqa. Ayat 14 jumpa khalaqa, ayat 15 jumpa sekali lagi khalaqa. Tuan-tuan kena take note, kalau dalam Quran Allah sebut khalaqa, sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan
kekuasaannya. Jadi bukan sekadar Tuhan saja-saja sebut dan dia telah menciptakan, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dia ada kuasa lah, sebab itu dia boleh menciptakan. Dan dia telah menciptakan siapa? Jan. Jan ni maknanya adalah jin. Daripada apa? Min, daripada. Marijim min nar, daripada lidah nyalaan api. Nar, api. Tapi marijin sebenarnya yang bercampur. Tetapi untuk fahamkan masyarakat, diterjemah lidah nyalaan api. Kenapa dia sebut lidah nyalaan api? Api itu ada lidah. Macam mana api itu ada lidah? Okey, nak faham je begini. Cuba tengok gambar ini. Okey, ini api yang tradisional lah. Dibakar melalui kayu api lah. Jangan tengok kayu tu, tengok api tu. Kalau kita tengok api, kita boleh bahagi pada 3 bahagian. Bahagian yang paling bawah sekali, bahagian nombor 1. Bahagian yang kedua, yang tengah. Bahagian yang ketiga. So, jin itu dicipta daripada bahagian mana? Daripada api itu. 1, 2 atau 3? Ceteka. Jawapannya adalah lidah kau lah. 3. Kalau kita bakar, api mana yang kita nampak? Yang nombor 3 ke nombor 1? Kita nampak yang 1 kan? Kita tak nampak yang atas tu. Yang nombor 3. Sebenarnya yang kita tak nampak yang nombor 3 itulah. Itulah Allah ciptakan api yang bahagian itulah Allah ciptakan kepada jin. Sebab tu jin ni tak nampak. Betul tak? Kalau jin daripada api yang bahagian 1, mungkin orang boleh nampak jin. Kan sebab api bahagian 1 tu kita nampak. Tapi Allah ciptakan jin daripada api yang paling atas sekali tu, yang bahagian 3. Kalau kita bakar, kita tak nampak api tu, tapi sebenarnya dia panas. Okey, itulah yang bahagian nombor 3 tu, jelas tak? Ini penerangan yang paling senang nak faham lah tentang perkataan marijin min nar, daripada lidah nyalaan api. Sebab itu jin ini, kata para ulama, jin dia mempunyai 2 bahagian. Pertama, bahagian terakhir api, yang atas sekali tu, bahagian yang akhir tu, bukan bahagian awal tapi yang hujung, dicampur dengan bahagian awal asap yang terbakar. Sebab tu kalau kita baca dekat surah, dia ada satu surah lain dalam suratul Hijr, ayat nombor 27, Allah dia sebut, wal jan khalaqnahu min qablu min naris samun. Kami jadikan sebelum itu jin daripada api angin, api yang panas. Pendek cerita, ringkasan dia mudah je kata para ulama. Jin ini mempunyai 2 unsur. Unsur pertama, unsur panas, sebab dia api. Unsur yang kedua, unsur yang berbentuk persembunyian, lepas tu kita tak nampak, sebab daripada api yang hujung tu. Sebab tu siapa yang cepat panas, marah, dia daripada jin. Sebab jin ni dia api. Sebab tu Nabi kan kata marah tu daripada siapa? Daripada syaitan. Jadi sifat syaitan tu adalah jin. Maka jin maknanya 2 unsur. Pendeklah cerita tu, tak mau panjang-panjang pasal jin. Tapi kenapa Allah nak sebut dia maha pemurah, dia ciptakan jin? Okey, daripada ayat 15 ni kita dapat jawapan siapakah salah seorang daripada Rabbukuma. Ingat lagi kita sebut semalam, kan kita kata Rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Berdua tu 2 entiti, 1 manusia, 1 jin. Maknanya selepas ni
Lepas ayat yang ke-15 ni, kita akan jumpa nanti Allah mengulang-ulang tentang dua makhluk ni dalam surah Ar-Rahman. Okey, apa pengajaran daripada ayat 15 ni? Yang pertama, kejadian jin berbeza dengan kejadian manusia. Yang kedua, jin diciptakan oleh Allah daripada lidah nyalaan api. Justru itu, kerana bezanya cipta manusia dengan jin ini, maka Allah mengajak kepada kita supaya mensyukuri nikmat itu, yang mana Allah nyatakan pada ayat yang ke-16. Tuan-tuan bersyukur tak ni? Ke tuan-tuan nak jadi jin? Ke tak seronok daripada tanah? Ke nak dari api? Justru itu Allah ajak kita. Allah minta kepada manusia syukur, Allah juga minta kepada para jin syukur. Waktu Allah mengatakan ayat nombor 16, kita tutup bacaan ayat 16 pada pagi ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ataupun justru itu nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia, wahai jin, yang manakah yang kamu hendak dustakan? InsyaAllah besok kita akan sambung lagi perincian ayat yang ke-16 dan kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.